Juga doalah supaya Allah beri kita kemudahan dan juga kelapangan jiwa untuk menerima apa yang kita akan belajar insya-Allah pada malam ini. Bismillah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wa sallallahu alaihi wasallam. Tamasani wa qala wa kana sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Semua dah ready? Dah ready ke tu? Dah, alhamdulillah. Okey. Okey, baiklah. Semua ada Quran masing-masing kan? Okey, baiklah. Jom kita buka, kita tadabbur sikitlah ayat Quran kan. Kita buka surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kan. Kita tadaruskan satu page insya-Allah. Siapa yang boleh baca dan nak tilawahkan, silakan. Tak ada. Okey, ada yang dah jumpa dan nak baca? Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sebelah surah Al-Fatihah. Okey, I baca Sila. Tafadhal. 1 sampai 5. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Barakallahu fi ain. Siapa nak bacakan translation dia? Maksud dia? Ada? Ada nak bacakan translation dia? Nina ke, Ija, Naili, Bel? Okey ke tu? Ke Ain nak bacakan translation dia? Boleh. Boleh, kita tafadhal. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1, Alif Lam Mim. Ayat 2, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat 3, iaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, melaksanakan solat dan membelanjakan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 4, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ayat 5, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang yang beruntung. Sadaqallahul Azim. Tak apa Nina, masya-Allah, syafaqillah. Okey, baiklah. Akak teruskan kan. So insya-Allah kan, akak sukalah kalau akak macam mana ayat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ni Allah memang cerita direct kan. Cerita direct apa tujuan Quran ni diturunkan dan juga untuk siapa Quran ni ditujukan. Betul tak? Sebagai kita akan ayat 2 Alif Lam Mim kan. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tak ada keraguan pada dia dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Huda, Allah guna perkataan huda lil muttaqin. Maksudnya dia menjadi huda, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Orang bertakwa ialah orang-orang yang nak buat perintah Allah. So Allah cerita lagi apa ciri-ciri orang bertakwa dekat ayat 3. Bila Allah cerita, mereka ni beriman kepada yang gaib. Itu satu. Mereka beriman kepada yang gaib dan mereka ni mendirikan solat, menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan ayat 4, dan juga mereka ni beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau.
Dan kelima, mereka yakin adanya akhirat. So mereka inilah, orang yang bertakwa inilah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan dia, kan? Petunjuk daripada Tuhan dia, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. So pendek cerita Quran ni adalah petunjuk untuk orang-orang bertakwa sahaja. Kalau orang tu tak nak bertakwa, tak akan dapat apa-apa daripada Quran. Scary tak? Walaupun Quran tu physically ada dengan dia, walaupun Quran tu dah lama dah terletak di almari-almari dia, kan, tapi kalaulah dia tidak berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, dia tak nak berusaha untuk menjadi orang-orang yang Allah cirikan tadi, maka dia tak akan dapat apa-apa pun daripada Quran. So that's why lah, hence, agak guna perkata Inggeris sikit lah, hence kita masuk ataupun kita join ataupun kita itulah kita adakan QC setiap minggu, kan. Sebab apa? Tak lain tak bukan nak menjadi hamba Allah yang terbaik, dan juga untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab apa? Sebab last kali ayat 5 tu Allah kata mereka itulah orang-orang yang beruntung. So bila Allah kata muflihun, kan, fatahan, maksudnya orang-orang yang falah, orang-orang yang berjaya, beruntung. Berjaya kat mana? Apa maksud Allah berjaya? Adakah berjaya di dunia sahaja? Tidak. Orang-orang yang paling beruntung ialah orang yang berjaya dekat akhirat. Walaupun dekat dunia dia tak nampak, tak obvious kejayaan dia. Tapi orang yang berjaya, orang yang muflihun ni adalah orang-orang yang bila dia sampai di hadapan Allah, Allah kata pada dia, aku redha kepada seluruh kehidupan kau. Dan itulah orang-orang yang kita nak jadi. Itu orang-orang yang berjaya. So macam mana start dia? Kenalah menjadi orang yang bertakwa dulu. Dan macam mana nak jadi orang bertakwa? Kena ambil huda daripada Quran. Okay? Okay, insyaAllah, kan. Itu je lah. So jom, kan, kita betulkan niat kita datang QC malam ni. Tak lain tak bukan hanyalah untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, nak lebih ikut perintah Allah dan nak lebih mengerti Allah dalam kehidupan kita. Okay. Okay tak? Okay, insyaAllah. Mana? Okay ke? Tak dengar apa-apa reaction. Okay. Okay. Cik Naili. Okay, baiklah. Kak Tihana pun boleh nak. Okay, baiklah. So aku nak share. Macam biasalah, akak kan jenis share slide. Okay, baiklah. Nampak tak? Nampak Tak apa, it's okay. Okay, perkataan pertama, bukan perkataan lah. Hari ni punya topik. Apa itu cinta? Akak Inggeriskan dia sikit, what is love? So boleh tulis kat chat, boleh buka mic, tuliskan ataupun ceritakan ataupun bagi tahu akak apa definisi cinta bagi korang. Come on. Tembak. Boleh tulis, boleh buka mic, tak kisah, akak okey je. So bila dengar perkataan cinta, bila membayangkan cinta, apa yang terkeluar dalam kepala korang? Ada? Siapa yang ada jawapan? Tak payah malu-malu, kita tak payah malu-malu, akak okey je. Apa itu cinta? Adakah jawapan? Tak ada pun? Tak ada lagi pun jawapan ni? Malu. Apa ni? Ain kata cinta tu adalah sayang yang tak ada batasan. Okay. Cinta yang terbayang adalah cinta seorang ibu kepada anak, sanggup bergadai nyawa. Okay, betul. Rasa sayang kot. Okay, betul. Rasa sayang. Lagi. So, siapa pernah tengok iklan Dior, Miss Dior? Kalau buka YouTube, selalunya adalah iklan Miss Dior tu ataupun dekat Instagram, kan? Yang siapa tahu pelakon tu lah, bismillahirrahmanirrahim. Kira Knightley tak ingat lah. Yang actress tu dia cakap, what would you do for love? Bekau. Apa yang dia sanggup buat untuk cinta? Apa tu? Rasa kasih sayang ikhlas yang diwujudkan oleh dua orang yang dijodohkan oleh Allah. Oh. Baik, Bel, baik. Okay, siapa kita jawab ni? Naili belum jawab. Nina pun belum jawab. Oh, Nina dah. Belum. Okay, tak apa. So, what is love?
Ah. Sekejap kenapa dia tak keluar? Alah, slide akak tak ke depan pula. Kita keluar dah. So, you think you know love? Saja nak bagi trigger X tu kan. Adakah kita rasa kita dah tahu pasal love, pasal cinta? Sebelum kita pergi lebih jauh, jom akak nak ajak Antuna. Macam biasalah akak, video dan akak tak berpisah kan. Nak ajak korang, kita tengok dulu satu video ni. Yang bila akak tengok video ni, dia rasa, tak tahu kalau akak rasa berbunga-bunga, rasa amazing, rasa tak sangka dia boleh buat macam tu untuk cinta. Alamak, apa tu akak? Sekejap Okay, nampak tak? Korang nampak apa? Nampak video kan? Nampak Okay. Okay, ikut suara. So bolehlah tengok video ni dah hayati kan, insyaAllah. Tengok dengan hatilah insyaAllah video. Unfortunately, this small Japanese pufferfish is dull, almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. Tu ikan puffer, ikan buntal. Nampak tak ikan tu dia buat apa? His only tools are his fins. Sebab warna dia seakan-akan pasir dekat dasar laut kan. So orang tak nampak. Bukan orang lah, manusia. Ikan lain tak nampak. A plan of mathematical perfection. So inilah cara dia mengorek ikan buntal betina yang lain. So the only tools yang dia ada ialah dia punya fin kan, dia punya sayap. Sand, breaking it up into the finest of particles. Masya Allah, tak ada kutip. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the bridges of his construction. He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. A final tidy up, and his masterpiece is complete. Masya Allah, dah siap dah dia punya ukiran dekat dasar laut. Tengok, nampak tak Masya Allah. In nature, does an animal construct something as complex and perfect as this? If this doesn't get him noticed, nothing will. In fact, actually, they bring their fire in them. Lama iklan dia. 11. Okay. Dapat tak video tadi? Pasal apa? Sekat-sekat ke video okey je kan? Hello. Bagi reaction sikit. Dekat ni ke, dekat chat ke? Ada tak
Sebab kawan senyap sangat. Loading daripada mana ni Nina? Daripada awal ke? Ke sekarang? Sekarang ni iklan tak apa. Oh ya ke? Nak agak ulang balik ke video? Oh, Ain cinta perempuanan. nak ulang balik video ke tak payah? Cuba kita sikit kat sini. Okey je, so tak perlu tak perlu ulang Okey, insyaAllah. Okey, jom kita tengok pufferfish tadi kan. Kan warna dia seakan-akan warna dasar laut kan. Sekejap, kat mana pilih? Ni. Kalau tengok warna dia, aduh. Dahsyat betul kat punya internet. Kalau tengok warna dia macam dekat dengan, bukan dekat, macam sama dengan air laut dengan pasir tu ni dekat dasar laut tau. So tapi bila time season mating ataupun time nak berkahwin lah, maksudnya nak membiak kan, season membiak antara ikan ni. So apa yang dia buat untuk dapatkan perhatian ikan buntal betina? Sebab sama je dah lah ikan ni rupa dia sama. Kalau manusia yelah ada yang handsome, ada yang tak handsome kan. Boleh lah kita pilih-pilih. Tapi kalau ikan ni semua rupa sama. Tak kisahlah betina ke jantan ke, semua sama kan. Dia tak ada rupa yang distinktif antara ikan kepada ikan kan. Tapi disebabkan dah lah warna dia sama, tak ada beza part tu. So apa yang ikan buntal jantan ni buat, untuk mengorat betina ialah dia siap construct satu sculpture di bawah dasar laut yang tak kisah, bukan saja ikan buntal betina yang tengok, kita yang jumpa pun kita akan tertarik, betul tak? Dan sebab tu dah caption video tadi dia kata there is tiada haiwan dekat universe ni yang boleh ataupun mampu, yang capable untuk buat satu sculpture yang sebegini perfect. Kenapa perfect? Sebab awak tengok adalah dia ikan buntal. Apa yang dia ada adalah just dia punya ekor kan, dia punya fin, ekor lah, boleh cakap lah ekor. Lepas tu dia dah lah mata dia bukan macam mata manusia kan. And then kalau mata ikan ni dia tak nampak kan apa yang depan dia nampak kiri dan kanan je kan. Tetapi macam mana Allah mengkonstruk dia ataupun memberi arahan kepada dia untuk build satu sculpture yang sangat perfect, yang sangat simetri, yang sama ketinggian dan sama kedalaman. Cuba kak macam bagi korang challenge kan, boleh tak buat sculpture yang macam ni? Agak-agak kita berjaya tak? Halo? Cuba semua sikit. Tak, kenapa tak berjaya? Sedangkan kita manusia ada tangan, ada 2 tangan, ada 10 jari, ada otak, ada mata yang sempurna. Tapi kenapa kita macam tak boleh buat seperfect ikan buntal ni buat? Dia dah lah ikan kot. Ikan yang memory dia tak sampai 3 saat kan. Sebab apa? Siapa boleh macam teka-teka, macam agak-agak lah apa jawapan dia. Dia tak jawab betul salah apa saja tiap korang. Ada tak? Agak kenapa? Kenapa ikan buntal boleh buat benda ni dan benda lain tak boleh buat? Malu-malu ke semua orang ni tak nak jawab ni? Okey ke semua orang? Guys, are you alright? Dengar tak suara kak ke tak dengar? Okay, insyaAllah. Okay, tak tahu kenapa. Oh, Nelly kata tak tahu kenapa. Okay, baiklah.
Akak pun tak tahu kenapa. Honestly, akak pun tak tahu kenapa specific reason ikan buntal ni boleh buat macam tu. Tetapi yang kita boleh generalkan, yang kita boleh concludekan ialah itulah salah satu ciri-ciri istimewa yang Allah bagi kepada ikan buntal. Ikan lain tak boleh buat walaupun dia ikan. Walaupun dia sama spesies ikan. Tapi ikan buntal je boleh buat sebab itulah salah satu ciri keistimewaan ikan buntal lah time datangnya season untuk mate kan, mating. So berbalik kepada apa itu cinta. What would you do for love? Ikan buntal ni sanggup sculpturekan satu ukiran atas dasar laut, bawah dasar laut. Kita, what we, kalau tak reti dalam bahasa Inggeris, apa yang kita nak buat untuk love? Apa yang kita sanggup buat untuk cinta? Akak pasang balik slide Kak. So jawab soalan tu, sila tanya diri sendiri kan. Share. Sila tanya diri sendiri. So pada hari ini, akan nak bawakan tak lain tak bukan si tuan segala cinta, pemilik segala kasih sayang. Apa lagi yang benda-benda best nak cakap ni? Tuan segala cinta iaitu Allah Al-Wadud. Mungkin ada orang pernah dengar pasal Allah Al-Wadud. Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Siapa pernah dengar asma Allah ni? Allah Al-Wadud ataupun dia punya maksud dia yang maha mencinta. The most loving. Tak ada orang pernah dengar ke? Tak ada Masya Allah. So baguslah Kak bawa kepada malam ni insyaAllah kan. So kita pergi tengok apa maksud Allah Al-Wadud. Kalau lah kita tengok ikan buntal tadi boleh buat sculpture yang sebegitu hebat dalam air. Dah lah dalam air kan ada pressure, ada wave air kan. Sebab tu lah orang tu kata dia dalam video, dia kata ikan buntal tu tak boleh berhenti buat sculpture tu sepanjang 24 jam untuk seminggu. Maksudnya seminggu tu straight dia kena bina dan jaga dia punya binaan. So itu ikan buntal. Sekarang ni kita tengok pencipta kepada ikan buntal iaitu tuan segala cinta, segala kasih sayang iaitu Allah Al-Wadud. Okay, so Allah Al-Wadud ialah satu ungkapan cinta yang paling tulus dan juga murni. Tulus tu ikhlas lah, paling tulus, paling bersih, paling murni. Murni ni kita gunakan untuk definisi putih bersih. Maksudnya kalau susu, kita cakap susu murni tu maksudnya 100% susu tu ialah susu. Maksudnya tak ada campuran lain, tak ada apa-apa kotoran ataupun tak ada apa-apa bahan lain selain daripada bahan tu sendiri, bahan susu tu sendiri. So bila kita kata ungkapan cinta yang paling tulus, paling bersih dan paling murni, maksudnya 100% of the love is actually love itself. Tak ada benda lain. Tak ada campur-campur dengan perasaan lain So itulah adalah cinta yang paling tinggi kedudukan dia. Dan dia adalah cinta yang paling ikhlas, paling bersih dan tak dicampuri oleh rasa dengki. So macam pelik kan? Cinta dengki. Sebab manusia ni kadang-kadang bila dia bercinta ataupun bila dia menyintai seseorang akan ada rasa, bukan rasa dengki lah ataupun rasa lain kepada orang tu. Contohnya kita ada expectation pada orang tu bila kita sayang orang tu. Contoh bila akak sayang kawan akak, akak sayang dia ni, akak sayang kawan akak, tapi bila kawan akak tak belanja akak suatu hari, akak macam, kenapa kau tak belanja aku padahal aku sayang kau kot. So kita ada manusia ni perasaan cinta dia ada campuran dengan perasaan lain, tetapi Allah tidak. Kan Allah punya cinta ni bersih, tulus, murni dan juga bersih daripada rasa dengki. So cinta tu next. So inilah cinta Allah, Al-Wadudnya Allah yang mencintai dan juga dicintai oleh para hamba-Nya dengan sepenuh hati. Pernah tak kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati kita? Siapa pernah? Siapa pernah mencintai someone, menyayangi someone dengan sepenuh hati? Bukan separuh hati, bukan suku hati, sepenuh hati. Siapa pernah? Angkat tangan.
Ush, Naili pernah? Siapa? Awak sayang siapa Naili? Parents kot Parents, family tu jawapan-jawapan klise lah kita, insyaAllah. Mak saya, betul-betul. Sayang mak, sayang ayah kan. Akak pun soft spot akak ialah mak ayah lah, insyaAllah. So bila kita fikir apa maksud mencintai seseorang dengan sepenuh hati, so the closest being ataupun the closest human, manusia yang sangat-sangat mencintai kita pun maybe mak ayah kita ataupun orang-orang yang jaga kita sejak kita kecil kan. Tetapi macam mana bentuknya mencintai seseorang dengan sepenuh hati tu? Sepenuh hati, maksudnya hati awak ni sepenuhnya awak bagi kat dia. Macam dalam movie tu kan. Movie ke dalam lagu-lagu cinta kan, dia kata I give my heart to you. Macam jadi you give your heart to him kan, to her. So apa maksud mencintai seseorang dengan sepenuh hati? Iaitu satu keadaan ataupun satu state yang seolah-olah kita ni dirasuk oleh semua senses kita oleh orang yang kita cintai tu. Bila kita cakap kita mencintai mereka ataupun dia mencintai mak ayah lah dengan sepenuh hati, so dia macam seolah-olah kita ni dirasuk. Kita punya fikiran, kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, kita punya perbuatan, semua tu dirasuk oleh dia, oleh orang tu, oleh orang-orang yang kita cintai tu. Itu yang makan pun ingat dia, tidur pun ingat dia. Lepas tu apa lagi ya? Pergi sekolah pun ingat dia. Jangan. Hati-hati, ini bukan agenda apa-apa kan. Cintai parents lah, insyaAllah. Tapi itulah, kalau mencintai seseorang sepenuh hati tu, itu. Kita, semua senses kita, semua capability kita, semua apa yang kita buat, semua dia. Tetapi keadaan ataupun state mencintai sepenuh hati tu sebenarnya hanyalah kepunyaan Allah. Allah sahaja yang mampu untuk mencintai seseorang, untuk mencintai satu makhluk dengan sepenuh hati. Allah je yang boleh buat macam tu. That's why lah definisi Al-Wadud ialah yang mencintai dan dicintai para hambanya dengan sepenuh hati. Allah dia yang mampu mencintai kita sehingga kan kita ni sehingga kan cinta Allah menguasai seluruh pendengaran kita, menguasai seluruh jiwa kita, menguasai seluruh raga kita. Raga tu apa? Badan seluruh badan kita, darah kita, nyawa kita. So itulah, dan cinta sebegitu hanyalah dapat daripada cinta Allah Al-Wadud, Allah yang maha mencinta. Okay? So bila Allah sendiri menamakan diri dia Al-Wadud kan, asma Allah kan, nama-nama Allah. Maksudnya siapa yang berikan Allah nama? Mestilah Allah sendiri kan. So bila Allah sendiri meletakkan diri dia ataupun menamakan diri dia Al-Wadud, iaitu yang maha mencinta, maknanya Allah sendiri mewajibkan diri dia untuk mencintai kita kan. Allah wajibkan diri dia mencintai kita dengan cara selalu mendekatkan diri Allah kepada kita. Pelik. Soalnya hari-hari akak cakap kita lah kena dekat dengan Allah, kita kena dekat dengan Allah. Tapi pada malam ni akak cerita pasal Allah lah yang akan mendekatkan diri dia kepada kita. So itulah sebenarnya salah satu state lah ataupun keadaan Allah Al-Wadud ni. So tak kisahlah siapa pun hamba tu, tak kisahlah macam mana pun orang tu, macam mana pun kita, apa background kita ni orang apa, kita ni orang tu adalah orang yang paling jahat seluruh alam ke, ataupun orang tu orang yang paling baik alam semesta ke, ataupun orang tu adalah orang yang berdosa, orang yang rasa sedih dengan diri dia, ataupun orang yang rasa dia tak ada harapan, ataupun orang yang tengah mencari-cari kan jawapan kenapa dia hidup kan. Semua tu tak kisahlah apa state hamba dia, Allah sangat-sangat mencintai setiap seorang daripada kita. Dan Allah mencintai kita dengan penuh rahmat dan juga maghfirahnya. Apa maksud maghfirah? Keampunan. So that's why dalam setiap apa yang kita buat, niat kita bukanlah untuk mendapatkan apa benda-benda lain, kecuali hanyalah nak mendapatkan rahmat dan juga keampunan Allah. Nak mendapatkan rahmat dan juga maghfirah Allah. Sebab rahmat dan maghfirah Allah itulah state paling tinggi, paling best yang Allah boleh bagi pada hamba dia bila Allah mencintai hamba dia. Okay. Sampai tu sudah dapat sampai situ?
So apa bukti dia? Kan? Apa bukti Allah ni mencintai hamba dia? Apa bukti Allah mencintai kita? Bila mana? Dan naklah, aku tak nak cerita, aku tak nak bagi jawapan dulu. Nak tanya korang. Apa bukti Allah sayang kita? Cuba jawab. Banyak soalan lah hari ni akak. Tak apa, akak kan. So apa bukti Allah sayang kita? Come on. Rezeki setiap hari ya. Okay. Bagi banyak nikmat. Lagi? Banyak benda free macam udara kita bernafas. Betul, gambar yang akak hantar kat korang tu sangat hit kan. Oksigen mahal kot. Berapa? 8 liter RM58 kan. Masya Allah. Betul. Jawapan korang sangat-sangat betul. Bila mana Allah ni sayang kita, buktinya adalah pada bila Allah bagi kita segala bentuk dan segala jenis nikmat dan memberikan kepada kita setiap satu nikmat yang kita terima tu dengan penuh kelembutan. Kenapa kau cakap penuh kelembutan? Okey, dapat nikmat tu satu benda. Tapi mendapat nikmat dengan penuh kelembutan tu satu benda yang lain. Apa beza? Kan? Macam kenapa kau cakap kelembutan? Contoh. Pernah tak suatu hari kita terbangun kan, korang terbangun, bangun daripada tidur, tiba-tiba kita korang tak dapat hidup oksigen. Tak dapat bernafas kan. Inhale ni tak dapat inhale oksigen. Tapi boleh inhale oksigen. Kalau nak inhale oksigen, kalau nak hirup oksigen, kena bayar dulu. Pernah tak? Pernah jadi tak dalam hidup kita? Tak pernah. Obviously tak pernah kan. Elok je aku bernafas sekarang, dapat je oksigen kan. Ataupun bila kita nak makan makanan, bila kita nak makan, semua ada dinner kan. Bila kita nak makan, makanan tu kita letaklah sup ayam belacan atas pinggan kita kan. Kita nak makan ni. Bila kita nak gaul je makanan tu, nak makan, tiba-tiba makanan tu, sambal belacan tu meronta-ronta nak tumbuk kita. Ataupun ayam tu hidup balik, sup ayam tu hidup balik kan, nak tumbuk kita. Jangan makan aku. Nak pukul kita kan. So, tapi kalau bila kita nak makan, kita kena pukul makanan tu dulu supaya dia mati, dia pingsan, dia penyek, baru kita boleh makan. Pernah tak jadi? Pernah tak? Obviously tak pernah. Melainkan awak makan ayam yang hidup. Mestilah tak kan? Tapi so far makanan kita tak pernah melawan kita bila kita nak makan dia. Bila nak makan kan. Tak pernah. Itulah bermaksud Allah ni bagi nikmat dengan kelembutan. Maksudnya dia bagi nikmat tu dengan sangat senang. Kita senang dapat dan kita gembira menggunakan nikmat tu. So itulah Allah Al-Wadud. Allah Al-Wadud yang mencintai para hamba-Nya dengan penuh kasih sayang dan juga sifat belas kasih. Okay? So semua orang tanya, semua orang mesti ada someone, my God, no. Some people yang dia sangat sayang dalam dunia ni. Betul tak? Dan kalaulah orang tu sayang kita balik, kalau mak ayah kita ataupun orang yang kita sayang tu sayang kita balik, kan, dia akan buatkan kita ni lagi bertambah sayang pada dia, pada orang tu. Betul tak? Tambah sayang, tambah rindu, nak selalu jumpa dia, nak selalu teringat pada dia kan. Macam betul lah mak ayah. Kalau mak ayah kita selalu bagi kita benda-benda yang kita suka masakkan benda-benda favourite kita, kita lagi rasa nak jumpa dia kan. Kalau duduk kat universiti tu rasa nak balik selalu kan. Sebab kita makin sayang dia kan. Dan bila kita makin sayang dia dan kalau dia buat benda-benda best untuk kita, lagilah bertambah sayang. Tapi macam mana dengan Allah? Macam mana dengan Allah? Cuba kita reflect balik kan. Segala benda yang Allah bagi kepada kita sejak kita baby, bukan sejak kita lahir tau, sejak kita dalam perut mak lagi, sampailah sekarang, sampailah saat ni yang korang tengah bercakap dengan akak ni, yang korang tengah tengok akak ni, segala nikmat-nikmat Allah bagi. Rasa tak Allah sayang korang? Rasa tak Allah sayang kita? Macam mana? Ke tak pernah terfikir? Ke tak pernah sit down, duduk and fikir kan? Tak pernah betul-betul rasa. Dan kalaulah
manusia sendiri boleh bagi kita, kalau manusia tu buat baik sikit, kita dah sayang sangat-sangat pada dia. Apatah lagi Allah. Apatah lagi Allah yang bagi kita macam-macam. Oksigen, itulah korang sendiri tahu kan, oksigen lah. Nikmat mata, nikmat dapat dengar, nikmat dapat berfikir, nikmat dapat bercakap, nikmat dapat menulis, nikmat dapat belajar. Kan? So Allah ni tersangatlah dan teramatlah mencintai kita, sampai kan dekat luar sana ada berbilion-bilion lagi berbilion-bilion lagi makhluk Allah yang tak henti-henti bertasbih pada Allah. Betul tak? Tak percaya? Tak percaya. Sekejap. Ni. Okay, kalau nak tahu buku yang Kak refer buku Nama Aku Hidup Bismikal Nahya. Okay, dekat luar sana, bukan dekat luar sana, dekat penduduk langit sana, seluruh makhluk ataupun seluruh kehidupan, sekali dengan malaikat, pokok, rumput, angin, matahari, bulan, planet-planet, semuanya tengah sujud pada Allah, betul tak? Macam kita cerita dalam last week kan, yang kisah last week, semua tengah bersujud pada Allah, semua tengah bertasbih pada Allah, semua tengah beribadat kepada Allah dengan cara ibadat dia sendiri kan, ya, dengan tasbih dia sendiri. So kalau nak dibandingkan dengan kita manusia ni dah lah dia ada pilihan, dan bila Allah bagi dia pilihan, kadang-kadang dia tak nak pun, manusia tak nak pun beribadah kepada Allah dengan sepenuh jiwa dia. So kalau nak comparekan kita kan, kita punya signifikan kita dengan makhluk-makhluk lain ataupun kita dengan malaikat yang 24/7 per hour yang beribadat kepada Allah tu, mana lagi logically, mana yang Allah patutnya lebih sayang? Manusia ke malaikat? InsyaAllah jam 10. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So logically, kalau orang tanya akak kan, antara orang A yang 100% dan 24 jam mencintai aku berbanding dengan orang B yang kadang-kadang cinta, kadang-kadang tak, kadang lupa, kadang-kadang kalau susah baru ingat pada akak, kan? Of course lah akak akan sayang orang A, iaitu kalau Allah, macam logically Allah, mestilah Allah lebih sayangkan malaikat daripada manusia. Tetapi tidak. Tetapi Allah kata bila Allah meletakkan asma Allah Al-Wadud pada dia, Allah seolah-olah bercakap dengan kita, Allah seolah-olah beritahu kita yang Allah memilih kita, memilih makhluk Allah yang paling kerdil dan paling tak signifikan ni, despite of everything, dan Allah paling sayang kita berbanding malaikat, berbanding benda-benda lain, berbanding jin. Kalau jin adalah, maksudnya berbanding malaikat lah, malaikat yang hebat tu, tak, Allah lebih sayangkan manusia, Allah lebih sayangkan kita. Walaupun kita ni sangat kerdil, walaupun kita ni kadang-kadang sehari tu terlupa nak sujud pada Allah, dalam sehari tu terlupa nak istighfar pada Allah, tetapi Allah tetap menjadikan kita manusia ni makhluk paling berharga dan paling mencintai Allah, paling dicintai Allah. That's why lah kita ni kena bertambah yakin dan kena sedar, kena bertambah yakin yang kita ni tak lain dan tak bukan adalah hamba Allah Al-Wadud semata-mata, dan bukan hamba kepada orang lain, bukan hamba kepada benda lain, bukan hamba kepada barang-barang lain, hamba duit ke, hamba study ke, bukan. Kita ni hamba kepada Allah Al-Wadud, Allah yang maha mencinta. Sebab apa? Sebab banyak dah bukti Allah bagi kita, dan banyak dah. Kalau tak percaya, bukan tak percayalah, maksudnya kalau nak tambahkan lagi keyakinan, baca Quran. Setiap ayat-ayat Quran tu Allah tengah nak buat apa? Tengah nak cakap apa sebenarnya? Tak lain tak bukan tengah nak guide kita, nak cakap kita macam mana nak jadi hamba Allah yang paling baik. Sebab apa? Sebab Allah sangat sayang pada kita. Allah tak nak kita ni masuk neraka. That's why Allah bagi kita Quran untuk guide hidup kita masuk syurga, yang akhir sekali dapat rahmat Allah dan juga dapat maghfirah Allah ataupun keampunan Allah. So yang ni kena rasa macam betapa, walaupun kita ni kecil, kalau lah
kalau awak pergi Google Map, awak zoom out dunia ni kan, bumi ni dah tak nampak dah manusia. Bukan kita tak nampak, memang manusia tu tak nampak dah. Yang tinggal tanah dan laut kan. Sebab apa? Itu nak menunjukkan betapa kecilnya lah manusia atas dunia ni. Itu baru bumi. Kalau awak zoom out lagi ke galaksi kalau boleh, ni habuk semua tak nampak dah kan. Itu baru kat bumi, itu baru dekat alam dunia kan. Awak zoom out lagi ke alam langit dengan beribu-ribu malaikat yang ada, berjuta-juta malaikat yang ada. Kat mana awak? Kat manalah Tihani? Kat manalah Ain? Kat manalah Nailian? Kat manalah semua orang kan? Dah tak ada. Tetapi despite all that, Allah pilih kita. Setiap satu daripada kita, dan Allah kata, aku sangat mencintai engkau dengan sepenuh hati aku. So kalaulah fakta ataupun statement ataupun kenyataan macam ni, hakikat macam ni tak dapat menggoyangkan hati kita, menggeletarkanlah hati kita untuk merasai betapa hebatnya Allah, betapa sayangnya Allah, tak tahulah apa yang boleh. Macam apa tu, ikan puffy tadi, ikan buntal tadi. Kalau lah sculpture tu tak dapat menyebabkan dia ni dipandang, tak tahulah apa benda yang boleh lagi. Macam tu lah. Okay, sampai situ dapat? Dapat So adalah apa tu sabda Rasulullah SAW, hadis daripada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, kan Rasulullah bersabda, tidaklah di langit itu terdapat tempat sejengkal pun. Jengkal tu mana jengkal? Jengkal ni betul? Noah, jengkal ni kan? Tukutlah salah, hilang sikoh. Tidaklah di langit tu terdapat tempat sejengkal pun, melainkan dekat sana ada malaikat yang berdiri, yang rukuk ataupun sujud sehingga datangnya hari kiamat. Dan apabila tiba hari kiamat, para malaikat tu akan bangkit dan berucap, Maha suci engkau, subhanallah, kami tidak menghambakan diri kepadamu dengan bersungguh-sungguh. Apa tu? Apa maksud malaikat tu? Rasulullah ni tengah cakap yang dekat langit tu, tak ada ruang walaupun sejengkal yang malaikat tak bersujud, tak rukuk dan tak beribadah kan. Tak diri, tak rukuk, tak sujud sampai datangnya hari kiamat. Maksudnya dia sentiasa diri, rukuk dan sujud. Maksudnya sentiasa beribadah kepada Allah lah sampailah hari kiamat. Tetapi bila datangnya hari kiamat, malaikat-malaikat tu bangun dan cakap kepada Allah, Ya Allah, kami tidak menghambakan diri kepadamu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya malaikat-malaikat ni rasa yang macam walaupun diorang dah beribadat sepanjang waktu, sepanjang zaman sampai hari kiamat, diorang still rasa ibadah diorang tu tak cukup. Tak cukup untuk menggambarkan betapa cintanya diorang kepada Allah. Sampai macam sekali malaikat ni. Tetapi despite of this, despite of perangai malaikat yang macam ni, yang sangat-sangat mencintai Allah, Allah kata apa? Allah sangat mencintai kita walaupun lebih daripada apa pun. So kalaulah awak susah nak rasa segan kan, bukan awak lah bukan akak aku kalaulah orang lain ataupun manusia lah susah nak rasa segan dengan batu, dengan pokok, dengan apa-apa saja yang tengah beribadah pada Allah, rasa seganlah dengan malaikat yang ada sekeliling kita kan. Yang tak habis-habis bukan tak habis-habis, yang tak jemu-jemu dan tak berhenti beribadah kepada Allah, tetapi masih merasakan ibadah dia tak cukup untuk menggambarkan cinta dia kepada Allah. So kita sebagai manusia yang Allah sangat sayang ni, apatah lagi macam mana pula lagi ibadah kita. Macam tu lah hebat sangat lah malaikat ni, insyaAllah. So that's why bila Allah menyebut dirinya Al-Wadud, maksudnya Allah ni sentiasa mencintakan dirinya kepada kita. So tak kisahlah manusia ni buat apa pun, aku tetap sayang kau, macam tu. Whatever you do to me, I don't care, I still love you. Macam tu lah dia punya perasaan dia. Tapi itu movie. Yang kita tengah cakap malam ni Allah Dapat ke? Semangat kan bibir seorang? Okay ke semua orang? Okay Okay. Masya Allah So kenapa dia gambar baby kat situ kan? Comel lah pula baby. Al-Wadud Al-Wadud tu bila Allah guna perkataan Al-Wadud, dia bermaksud dia meliputi dan juga dia bersifat general Dia bersifat general dan dia berbeza dengan Al-Hub.
Kalau pernah dengar kan hub ataupun habibi kan, kekasihku, hub. Hub ni haba, hub kan, ataupun habibi lah, orang selalu dengar habibi kan. Itulah dia. Dia punya word dia hub, al-hub. Bila kita cakap pasal cinta al-hub ni, dia more kepada perasaan, dia more kepada hati-hati internal. Macam kita cakap dalam hati seseorang, aku sayang lah dia, ataupun sayang mak aku kan, sayang ni dekat mak ayah kan. Itu hub. Dia simpan dalam hati, dia macam tak keluar dekat badan. Tetapi wadud, al-wud ataupun al-wadud, bila Allah kata guna perkataan al-wadud, ialah cinta yang memanifestasikan, ambil kau, cinta yang memanifestasikan cinta yang sangat mendalam dari hati kepada perbuatan. So akak sajalah tulisan dekat slide tu, yang memanifestasikan cinta yang mendalam dari hati kepada perbuatan cinta yang hakiki. Ambil kau. Sebab Allah dia yang boleh buat macam tu. So kalau Allah ni dia tak cukup dengan sekadar Allah berkata aku sayang hamba-Ku. Tidak. Tetapi bila Allah kata Allah ni al-wadud, Allah ni dia menyertakan rasa sayang dia ataupun rasa cinta dia dengan perbuatan. Perbuatan apa? Adakah Allah ni ada tangan, ada kaki? Tidak. Bila kita cakap pasal perbuatan, dia adalah satu benda yang kita boleh nampak kan. Contohlah, kenapa kita cakap kita minum? Sebab kita nampak kita tengah angkat cawan dan minum. Kalau kita rasa kita nak minum, aku rasa nak minum lah, tapi tangan kita tak bergerak, macam tu lah. Okay? So bila Allah kata Allah ni al-wadud, maksudnya Allah ni menyertakan perasaan cinta dia tu, cinta Allah tu kepada kita melalui perbuatan. Contoh. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Rasulullah kan, dan I'm sure, akak sure korang pun pernah dengar pasal hadis ni kan. Sesungguhnya Allah apabila dia mencintai seorang hamba kan, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berkata kepada dia, berfirman kepadanya, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Sesungguhnya aku mencintai Ain. Sesungguhnya aku mencintai Nabila, Bel. Sesungguhnya aku mencintai Naili. Sesungguhnya aku mencintai Ros. Sesungguhnya aku mencintai Ainina. Sesungguhnya aku mencintai Tihani. Maka cintailah dia. Lepas tu Jibril tanya, kenapa? Taklah. Jibril tanyalah mengapa? Kerana Allah SWT cakap, kerana Allah SWT ni adalah al-wadud. Kemudian malaikat Jibril pun berseru kan. Bila dia dengar je, malaikat Jibril dengar yang Allah ni mencintai seseorang, mencintai seorang hamba, maka malaikat Jibril terus kan pergi kepada seluruh penghuni langit dan dia cakap dekat depan penghuni langit. Malaikat Jibril kata, wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah SWT telah mencintai hamba ni. Seketulnya dia telah mencintai hamba ni, maka korang semua cintailah dia. Hebat tak? Kita tak dapat imagine macam mana penduduk langit tu. Bila kita cakap pasal penduduk langit, basically kita tengah membayangkan lah, kita tahulah itu adalah malaikat. Tapi wallahu a'lam bisawab, kita pun tak sure siapa exactly ialah penduduk langit. Tetapi bila kita cakap penduduk langit, ramai lah, maksud dia ramai dan dia bukan sebarang makhluk yang macam manusia. Faham tak? Kalaulah malaikat, kalau kita cakap pasal malaikat yang tak habis-habis nak beribadah kepada Allah sampai hari kiamat tu, Jibril setiap bercakap dengan seluruh malaikat untuk mencintai kita disebabkan Allah mencintai dia, maka bayangkan betapa besarnya penghormatan dan tak tahu lagi penghormatan mana yang lebih tinggi daripada penghormatan tu. Kedudukan mana yang lebih tinggi daripada kedudukan Allah mencintai kita. So hamba-hamba yang Allah mencintainya, kitalah insya-Allah kita. Kalau Allah mencintai kita dan kita merasai cinta Allah pada kita dan kita pun mencintai Allah dengan sepenuh hati, dah tak ada dah situasi ataupun dah tak ada dah satu state, satu keadaan yang kita nakkan, kita dahagakan cinta yang lain selain daripada cinta Allah SWT. Dan cinta Allah ialah salah satu cinta yang awak tak akan putus cinta. Kan semua orang macam hari ni kan kita tengok remaja ke korang yang adults lah. Yang adults sekarang macam rasa nak dihargai, rasa nak dicintai kan.
cinta Allah tu mengatasi segala-galanya, obviously. Kita faham benda tu, kita tahu benda tu, cinta Allah mengatasi segala-galanya. Tapi mungkin sebab kita ni belum merasai betul-betul cinta Allah kat atas kita, sedangkan Allah ni dah betul-betul mengasihi kita ni, dah sayang sangat-sangat kat kita ni. Cuma kita je macam belum lagi membalas cinta Allah. That's why kita ni suka untuk mencari cinta-cinta lain. Dan kalau lah kita ni betul-betul faham dan dah betul-betul hidup dan rasa cinta Allah kat atas kita, dah balas balik cinta Allah tu, aku tak dapat bayangkan macam mana kehidupan kita. Kehidupan kita ni akan dirasuki oleh Allah dan Allah dan Allah sahaja. Dan itulah yang kita nak. So contoh perumpamaan yang akan nak bagi ialah perumpamaan baby. Apa keperluan seorang baby? Sebab tu aku tak gambar baby kan. Apa keperluan seorang baby? Saya cerita, apa yang baby perlukan? Cuba ingat balik tentang korang baby. Kalau ingatlah, baby ni perlukan apa? Betul, dia perlukan perhatian. Kalau kita tak pandang dia akan nangis. Betul. Lagi? Kasih sayang, betul. Dia perlukan susu. Obviously, dia perlukan susu, dia perlukan pampers, dia perlukan apa lagi mainan, dia perlukan orang peluk dia perlukan orang untuk tidurkan dia kan. Kalau dia macam bangun tidur, dia perlu tengok mak dia kat mana. Itulah baby. So baby ni memang perlukan pengajaran, pengasuhan, nafkah. Maksudnya benda-benda keperluan dia lah. Tempat buaian, tempat buaian, susu, tempat tinggal. Tapi yang paling-paling penting daripada semua tu macam korang cakap tadi, baby ni sangat-sangatlah memerlukan kasih sayang daripada mak ayah dia. That's why bila seorang baby tu membesar dengan penuh kasih sayang daripada mak ayah dia, baby tu akan membesar dengan menjadi orang yang lebih confident, dengan menjadi orang yang lebih yakin dengan diri sendiri dan juga lebih gembira. Setuju tak? Setuju kan? Bila baby tu daripada kecil lagi ditatang dengan minyak sebagai, apa tu nama dia? Ditatang sebagai minyak yang penuh. Betul lah kot, insyaAllah kan. So baby tu bila besar jadi budak, jadi young adults, jadi diri kita yang sekarang, kita akan jadi lebih confident. Sebab apa? Sebab kita dah kenal cinta tu daripada apa dan macam mana bentuk cinta tu. So kita tak adalah membesar dengan nak balas dendam je, dengan nak semarah je kan, tidak kan. So itu baru baby. Dan baby yang mendapatkan kasih sayang mak ayah. Tetapi macam mana kita ni sebagai hamba Allah? Adakah kita kena tunggu jadi baby balik untuk baru merasai kasih sayang Allah? Mestilah tidak, dah terlambat ke untuk jadi baby. So Allah SWT ni menjadikan alam semesta ni berdiri atas dasar kasih sayang. Kenapa Allah menciptakan seluruh alam ni atas dasar kasih sayang? Kalaulah Allah tak sayang kita, kalaulah Allah ni tak mencintai hamba-hamba dia, Allah don't bother. Macam budak sekarang cakap kan, Allah don't bother untuk apa tu, ciptakan bumi. Tak payahlah Allah susah ciptakan Adam. Tak payahlah Allah susah ciptakan planet-planet yang banyak, bintang-bintang yang cantik, matahari, bulan, tanah, gunung, semua tak payah. Cukuplah dengan malaikat yang beribadat kepada Allah sampai hari kiamat tu. Settle lah. Kan? Sebab dah ada makhluk yang beribadat kepada Allah. So tak perlulah Allah ciptakan lagi manusia. Tetapi disebabkan atas dasar kasih sayang Allah pada kita, pada manusia ni, pada hamba dia yang bergelar manusia, Allah pun menjadikan ataupun menciptakan bumi, menciptakan laut, daging, tiba akak suka makan daging, ikan buntal tadi, gunung-gunung, matahari, planet, bintang yang cantik. Semua tu untuk siapa? Untuk manusia enjoy. That's why Allah ni menjadikan alam semesta ni berdiri atas dasar kasih sayang. Satu, untuk memelihara seluruh makhluk bumi. Kalau tak ada pokok, apa jadi kat dunia? Kalau tak ada matahari, apa jadi kat manusia? Kalau tak ada bintang, apa jadi kat manusia? Kalau tak ada makanan, ataupun Allah jadikan makanan tu nasi je, tak ada lauk, tak ada ikan, tak ada ayam, semua tak wujud, kita pun hari-hari lah makan gandum kan. Bosan. Semua orang macam dah tak kenal makanan lagi kecuali gandum.
Kalau Allah jadikan bunga tu just bunga tai ayam je, tak ada jenis bunga lain, bunga matahari tak ada, bunga ros tak ada, semua tak ada, kita pun tengoklah bunga tai ayam tu daripada kita kecil sampai kita besar, sebab dah tak ada bunga lain. Tetapi Allah menjadikan setiap makanan tu bermacam-macam makanan, setiap bunga tu bermacam-macam jenis, setiap warna tu bermacam-macam warna, setiap orang tu bermacam-macam muka, setiap baju tu ada macam-macam fashion, setiap buku tu ada macam-macam jenis. Semua benda yang Allah jadikan ni kat atas dunia, semuanya untuk siapa? Untuk manusia tu sendiri, dan untuk juga memelihara seluruh makhluk bumi. Okey? Dan selain untuk tujuan pemeliharaan, Allah juga menciptakan seluruh benda yang korang boleh nampak ni adalah untuk mengenal balik Allah SWT. That's why lah kasih sayang Allah ni sampaikan meliputi seluruh benda yang ada kat sekeliling kita. Tak kisahlah orang ke, benda ke, makanan ke, haiwan ke, kipas ke, random kan. Apalah benda yang ada kat sebelah korang ni, semuanya untuk bertujuan mengingatkan kita dan membuatkan kita ni lebih kenal Allah. Maksudnya tak ada reason untuk awak tak kenal Allah. Tak ada reason untuk awak tak nak kembali kepada Allah. Tak ada reason untuk awak lari daripada Allah. Sampai beratus kali. Macam itulah betapa al-wadudnya Allah. Sampai menjadikan air sendiri, bila kita tengok air green tea, kita ingat Allah. Bila kita tengok kipas, kita tengok Allah. Bila kita tengok laptop, kita ingat Allah. Bila kita tengok handphone, kita tengok Allah. Kita ingat Allah. Bila tengok korang, akan ingat Allah. Macam itulah. Macam itulah insyaAllah. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT mencintai kamu sekalian, kan, korang-korang ni, Allah cintai korang ni melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya, anak kandung dia. Cuba tanya kan, korang kan duduk kat rumah parents kan, akak duduk dekat rumah sewa. So cuba lepas habis QC pergi jumpa mak, macam mana mak sayang saya? Macam tak kisahlah korang punya bermanja-manja kan. Try lah bermanja-manja dengan mak, tanya macam mana mak sayang kita. Of course lah mak kita akan tarik nafas dulu. Dulu mak akan start lah dengan bercerita dia. Mak akan cerita pasal mengandung macam mana, susah ke tak. Biasa bila kita baby, kita menangis 24 jam, tak nak susu, dah bagi susu tak nak tidur. Biasa bila tidur bangun balik, susah nak besarkan kita. Biasa bila kita besar pula, kita ni memberontak. Akak yang jadi memberontak, suka lari daripada rumah sebab nak main kat luar kan. Macam-macam kan. So mak kita paling kepala yang jaga kita. Tetapi sampai sekarang mak kita masih bela kita. Ada ke pernah keluarlah kau daripada rumah ni, penat aku jaga kau? Tak ada kan. Mak kita tak pernah cakap macam tu kat kita. Akak pernah lah mak akak marah kak, tapi mak akak cakap ingat balik jasa mama macam tu. Mak akak marah kat kelakar. So akak pun akan nangis-nangis je lah bila mak akak marah kat macam tu. Tapi bila akak fikir balik, lah, mak aku ni sayang sangat aku kan. That's why lah, despite of everything yang aku buat, yang kita buat, mak sentiasa, dia tak pernah berniat untuk tinggalkan kita, tempat halau kita kan, mak ayah kita kan. Tetapi kasih sayang Allah tu lebih 100 kali ganda, berjuta-juta kali ganda, melebihi kasih sayang mak daripada melebihi kasih sayang mak ayah kepada kita. That's why lah Ali bin Abi Talib dalam sirah kan pernah cakap, seandainya pada hari kiamat nanti dikatakan kepadaku, akan diserahkan perhitungan amal perbuatanmu kepada bapa dan ibumu, niscaya aku tak akan terima, niscaya aku akan tolak. Sebab apa? Dalam macam nak tak, maksudnya serahkan perhitungan amal perbuatanmu kepada bapa ibumu, maksudnya nak tak instead of Allah yang judge amal perbuatan kita kat dunia, bagilah mak ayah kita yang judge perbuatan amal kita kat dunia. Sebab mak ayah kita kan baik, mak ayah kita kan sayang kita, so macam dosa-dosa kita tu macam tak apalah, halalkanlah macam tu kan. Macam tu lah konten hadis ni, konten cerita daripada Ali bin Abi Talib. Tapi Ali tolak. Ali kata niscaya aku akan tolak dia sebab Allah SWT lebih mengenali aku daripada ayah dan ibu. Maksudnya Ali lebih nakkan Allah supaya judge amal-amal dia dekat dunia, sebab Ali tahu
Allah tu lebih halus, lebih sayang, lebih mencintai dia daripada mak ayah dia mencintai dia. Itulah betapa al-wadudnya Allah kan. Sampai Allah ni tak sampai hati nak bagi hamba dia. Tak sampai hati agak macam, tak tahulah macam mana Allah yang sampai hati ke tak. Tapi sampai Allah ni tak nak hamba dia tu masuk neraka. That's why lah Allah ni buat macam-macam benda untuk bagi manusia, hamba dia ni pergi kat dia. Datang kat dia, tolong datang kat aku kan. Ada yang sampai, ada yang apa tu hadis Rasulullah kata tak macam nak sedekah, subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, istighfar itu sedekah, sampai macam sekali, sampai sedekah tu tak perlu keluarkan duit, just istighfar, tahmid, tasbih, itu dah cukup, itu sedekah, itu dah dikira sedekah. Sebab macam sekali untuk membanyakkan pahala hamba-hamba dia supaya dia masuk syurga. Itulah Allah kan. So best lah Allah ni, memang baik sangatlah pada kita. So insyaAllah kan, ada Quran, sila buka surah Maryam, surah ke-19 ayat 96. Jom kita tengok sikit ayat Quran. Macam jarang pula ikut tengok ayat Quran malam ni. Jom buka surah Maryam, surah ke-19 ayat 96. Akak tulis sekejap Surah 19 ayat 96 Akak bacakan maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pemurah kan, dia guna perkataan apa tu? Siapa nama kan? Allahumma rahmanu wudda. Allah guna perkataan wudda. Ar-Rahmanu wudda. Wudda cinta, wudda. Kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. So macam mana nak achieve? Sebab tak payah tanya Kak, jangan tanya Kak macam mana nak jadi hamba yang dicintai Allah. Tak payah, sebab kita dah memang pun jadi hamba yang dicintai Allah. Okay, tak payah nak tanya semua orang, nak tanya siapa-siapa macam mana nak jadi hamba yang Allah sayang. Tak payah, sebab bukan tak payah, memang the fact sekarang ni Allah dah mencintai kita. Yang kita patut tanya sekarang ialah macam mana nak mencintai Allah dengan sepenuh cinta. Macam mana kita ni nak sayang Allah. Sebab manusia suka kan, orang suka tanya macam mana nak jadi hamba Allah yang Allah sayang, tapi jarang untuk ditanya apa yang aku patut buat untuk aku ni sayang Allah. So daripada ayat tadi Allah cerita, beriman dan lakukanlah kebaikan. So bila kita beriman kan, orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, nanti kelak Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati kita dengan beriman dan juga melakukan amal kebaikan. So macam mana nak balas cinta Allah Al-Wadud? Ialah perbanyakkanlah melakukan amal-amal yang soleh. Banyakkanlah melakukan benda-benda yang baik. Amal ma'ruf nahi munkar lah, senang kan. Hari-hari baca Quran, hari-hari tadabbur alam, tadabbur ayat Quran, hari-hari sedekah, hari-hari beristighfar, tahmid, tasbih, hari-hari tolong mak ayah, senyum pada family kita. Kalau kita susah tak faham kelas online, tolong dia. Kita tak faham, tolong isyada. Macam banyak sangat benda-benda baik yang kita boleh buat sepanjang hari-hari. So perbanyakkanlah amal-amal soleh. Yang satu lagi, temukanlah cinta Allah dalam ayat-ayat Quran. Salah satu benda ataupun salah satu jalan, cara untuk dapatkan cinta Allah ataupun untuk kita ni hati kita lebih solid dengan cinta Allah adalah dengan Quran. Sebab tu Allah bagi kita Quran, sebab dengan Quran iman kita akan jadi lebih bukan tersusun, akan jadi lebih mantap. Kasih sayang kita akan jadi lebih mantap dan iman kita akan terbentuk dengan benar. Maksudnya akan terbentuk atas apa yang Al-Quran cakap. So bila Al-Quran cakap ni maksudnya bila Al-Quran cakap akan masukkan apa? Maksudnya Allah lah cakap, sebab Al-Quran ni kan kalam Allah. So buat apa yang Allah suruh dalam Quran. Baca Quran, faham ayat-ayat dia, tadabbur ayat dia dan try nak amalkan ayat Allah, ayat-ayat Quran ni dalam hidup kita.
Kalau sehari tu Allah suruh sabar, maka sabarlah kita. Kalau sehari tu Allah suruh tahan marah, tahanlah marah insya-Allah. Kalau sehari tu Allah suruh bertakwa, try bertakwa semampu kita. Kalau Allah suruh ikhlas, try ikhlas. Kalau Allah suruh cari dia dalam berbagai-bagai jalan, cari dia dalam macam-macam jalan. Contohnya macam QC, baca Quran, zikir, doa, tak kisahlah. Buatlah apa-apa saja yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga, tips lah ni macam sort of tips kan. Cintailah sesama manusia kerana Allah. Sebab bila kita sayang sesama manusia kerana Allah, kita tak lain dan tak bukan nak dia juga sama-sama menuju kepada Allah. Kita tengok dia dan kita sayang dia sebab Allah, kita nak dia sama-sama dapatkan rahmat dan juga maghfirah Allah, keridaan Allah dan juga keampunan Allah. Kita akan biarkan dia larut dalam kehidupan yang tak jumpa Allah, yang tak ada Allah dalam hidup dia. Maksudnya nak sama-sama berubahlah, bukan berubahlah, maksudnya nak sama-sama untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. So itulah maksud mencintai Allah, mencintai manusia kerana Allah. So kan, kalaulah kita dah kalaulah kita dah berusaha untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati kita, maka nantikanlah, tunggulah datangnya cinta yang sangat-sangat terindah daripada Allah Al-Wadud itu sendiri. Dan manakah kurnia yang lebih mulia kan? Apakah state, apakah position, apakah kedudukan, apakah nikmat yang lebih mulia lagi daripada ni? Selain daripada menjadi hamba Allah yang sangat-sangat mencintai Allah dan hamba Allah yang sangat-sangat dicintai Allah. So itulah pada malam ni akan nak bawakan cerita kan, akan nak bawakan pasal Allah Al-Wadud, Allah yang maha mencinta. Sebab kadang-kadang dalam hidup kita kita lupa pada cinta yang sebenar, kita lupa pada empunya cinta, kita lupa pada Tuhan segala cinta kan. So bila kita tak cari ataupun tak jumpa cinta yang sebenar daripada Allah, maka kita akan start dahagakan cinta-cinta daripada benda lain lah. Okay, so wallahu a'lam bisawab. Itu sahaja kan daripada akak pada malam ni untuk Allah Al-Wadud. Ada siapa ada soalan? Ada soalan ataupun naklah korang cerita sikit apa yang korang dapat pada malam ni, insya-Allah. Nak dengar jugalah cik akak je cakap. Boleh tulis atau boleh open mic, insya-Allah. Silakan. Ada? Malu-malu, akak okey je lah. Ija ada? Ija ke, Naili, Bel, Ain ke? Ada tak? Ada? Sebelum kita end skripsi kita pada hari ni, nak dengarlah sikit. 3 orang ke, 4 orang ke? Korang lah insyaAllah. Dan daripada Naili, dia kata Allah ni mencintai semua hamba dia, tapi manusia lagi selalu kejar cinta manusia dan dunia. Mungkin sebab semua masih lalai dan tak berasa cinta Allah. Betul? So Naili, after awak dengar pada malam ni, awak nak buat apa? Apa yang awak nak buat lepas dah dengar pasal Allah Al-Wadud? Sebab bila kita dengar something, kita tak adalah biarkan dia stay dalam kepala kan. Kalau boleh kita nak beramal dengan ilmu-ilmu yang kita dah belajar tu, so that kita ingatlah ilmu tu dan juga kita mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar tu. So after dah belajar after dah tahu pasal malam ni tentang Allah Al-Wadud, apa yang korang nak buat lepas ni? Ada siapa nak bagi? Korang lah bagi, korang. Ija ke, Bel, Ain ke? Cintai Allah sepenuh hati dulu, baru kita akan memperoleh cinta daripada orang yang mencintainya dan memperoleh cinta Allah semestinya, insya-Allah. Betul-betul. So cara nak mendapatkan cinta Allah tu ataupun nak mencintai Allah tu ya dengan melalui Quran. Macam yang slide yang kat tengah bagi ni lah, kita tunjuk ni kan. Berbanyakkan amal soleh, mencintai manusia kerana Allah dan juga tadabbur ayat Quran. Baca lagi ayat Quran dan faham ayat-ayat Quran, insya-Allah.
Lagi. Siapa tak bagi tahu lagi? Bel belum cerita lagi. Bel, Ija. Apa yang kau rasa malam ni? Apa dah? 10:33. Halo. Ada ke tu? Okay, Bel kata Allah dah mencintai kita, tapi kita yang kena usaha untuk belajar mencintai Allah lebih lagi betul. So every day try lah kan. Try your best to love Allah kan. Love Allah the best you can. InsyaAllah sampailah pada hari kita semua jumpa each other dalam syurga kan, insyaAllah. Keep on mencintai Allah lah, insyaAllah. Okay. Ija belum lagi. Cepat last Ija. Come on. Stress Ija buat tulis apa ni. Ija ada? Halo, Ija? Oh, lebih kurang kat dengan Bella. Sekejap, Bella cakap apa? Oh ni, okay, Masya Allah. So, Alhamdulillah kan, ala kulli hal. Akak tak sure lah kan, sama ada benda yang akak cerita pada malam ini dapat sampai ke mana kan faedah dia. Tapi akak harap bila sampai pada Antuna, sampai pada korang dan korang amalkan, semoga dengan ilmu ni kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, dapat lebih jadi hamba Allah yang terbaik yang kita nak jadi, dan dapat lebih mencintai Allah lah, insyaAllah. Dan semoga kita semua ni dapat rahmat Allah dan juga maghfirah Allah lah, keampunannya, insyaAllah, amin. So kita tutup, amin. So kita tutup kisi kita pada malam ini, kita tangguh kan dengan tasbih kafaratah dan suratul As. والأصلين الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, baiklah. Untuk next week, instead of QC, aku tak habis lagi tau. Instead of QC yang setiap malam, yang setiap Sabtu ni, kita akan adakan QC Mega. Apa maksud QC Mega? Nelly mesti tahu. QC Mega ni ialah QC siang hari, macam tu. Instead of malam, kita buat malam kan, kita akan buat pagi. Dan QC ni bukan kita je ada, kita akan bergabung dengan QC lain. Maksudnya QC UiTM Shah Alam yang lain, yang daripada kakak lain. Maksudnya korang akan jumpalah kawan-kawan korang yang join QC ni juga pada hari yang sama, dan kita akan bergabung lah. Dia tu yang dinamakan QC Mega. Dan insyaAllah QC Mega tu adalah minggu depan, hari Ahad. Minggu depan Ahad, start pukul 9 pagi sampailah pukul 12:30 hari, ataupun Zohor lah paling lambat, insyaAllah. Okay, so noted. Tolong book tolong masukkan dalam jadual masing-masing. Kita akan ada QC Mega hari Ahad depan Hari Ahad depan siang 9 pagi sampai Zohor lah, insyaAllah Okay. So insyaAllah nanti akak bagilah lagi sekali invitation lah untuk korang tidak lupa kan. So itu saja. If tak ada apa-apa, bolehlah Antuna pergi tidur. Tidur ataupun meneruskan assignment masing-masing, study ke apa semua kan. Sambung makan ke, tak kisahlah, insyaAllah. So Assalamualaikum. Kita jumpa next week hari Ahad, insyaAllah. Bye. Okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Bye-bye. Thank you, sama-sama juga, Bel. Leave. Alah, tak tahu recording tak.